Okey, Assalamualaikum. Saya nak mulakan topik untuk setting teks dan juga setting layer lah. Okey, supaya awak tahu cara nak buat permulaan setting. Seterusnya nanti saya akan tunjukkan setting untuk dimensi dan juga setting untuk paper. Kita mulakan yang mudah untuk faham dulu ya. Macam saya terangkan macam mana nak open. Okay, ni AutoCAD lah ya. Macam mana nak open, kita boleh tekan dekat A ni, simbol AutoCAD. Untuk open drawing yang dah kita buat. Untuk permulaan yang belum buat apa-apa, kita kena ambil new dekat sini atau ada 3 cara. Lepas tu ataupun dekat atas ni new, okey, pun boleh pada simbol new ni. So kena kenal lah simbol-simbol new ni. Dan tu open, simbol open. Okey, ada juga cara lagi satu dekat sini. Okey, dekat get start. Sama ada satu kita terus tekan start drawing atau kita boleh pilih dekat sini mencari kalau kita dah buat template lah. So apa yang saya nak ajar ni proses untuk kita menyediakan template drawing kita sendiri. Macam ni saya dah buat untuk saya punya drawing template saya, guna metrik dan juga imperial. So dua-dua saya ada. Kalau kita ada unit drawing nak buat dalam metrik, saya pakai blok ni lah. Kalau saya nak guna imperial, saya guna ini. Kemudian bagi permulaan yang baru, kita boleh pilih dekat sini yang terbaik. Maknanya dia dah setting, kita boleh pilih unit siap-siap. So hari ni saya nak ajar untuk metrik dulu. Kemudian nanti bila masa nanti kita guna imperial. Okay. Jadi ini cara nak buka permulaan drawing. Kita pilih no template metrik kat sini. Kalau kita nak ambil dekat sini, boleh. Kecuali kita dah setting, pastikan AutoCAD kita ni memang setting metrik lah. Okay. Jadi sinilah jalan langkah yang selamat lah ya. Kita pilih no template metrik. So permulaan je kita bagi dia buka dulu. Bagi dia open lah, loading jap. Okey, dan sekarang ni adalah kawasan melukis kita. Okey, dipanggil drawing 1. So dia tak ada nama file lagi. So begitu juga dekat sini sama. Bila kita ubah kat sini, maka inilah sama dia punya turutan, akan terikut sekali lah. Yang bahagian bawah ni adalah dialog box. Okey, dialog box antara kita dengan software AutoCAD ni. Apa-apa pertanyaan dia akan tanya dekat kita apa dia. So kita boleh panjangkan lah kalau nak panjangkan. Okey, sampai mana kita nak. Kita nak naikkan dia pun boleh. Kalau nak buat 2, okey, pun boleh. So ini adalah command, maknanya arahan kita pada AutoCAD, software AutoCAD ni untuk berinteraksi dengan dia, dan dia akan bertanya balas balik dengan kita. So kita kena baca dekat bawah juga. Apa pun selection kita dekat toolbar ni, maka kita kena baca dekat bawah. Okey, kena berinteraksi dengan dia dekat sini. Okey, hari ni macam saya cakap tadi, saya nak ajar tentang teks. Okey, macam mana kita nak setting teks supaya hasil lukisan kita tu sama. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tengok teks. Nanti lepas tu saya akan settingkan layer. Layer ni maksudnya warna pada garisan dan buat ketetapan tentang ketebalan garisan mengikut hasil yang telah distandardkan pada sebuah lukisan nak cara kita nak membezakan setiap garisan. So kalau ikut asal dia kosong kat sini. So kita kena letakkan lah ya. Jadi okey, kat mana kita nak letak dia? Okey, ini menu bar. Ini semua menu
menu bar. Okey, yang ini adalah toolbar, maksudnya berkaitan dengan simbol-simbol. So di pull down menu ni akan ada dia punya sambungan tentang simbol. So awak nanti bila nak melukis, kita guna command yang berkaitan dengan draw. Draw ni bahasa Malaysia dia lukisan lah ya. Kemudian tu modify ni adalah untuk membuat ubah suai. Okey, sama ada kita nak panjangkan bulatan, garisan, nak padam ke, nak buat perubahan kedudukan ke, nak pusingan dia ke, nak panjangkan garisan ke, nak masukkan skala ke, nak buat salinan ke, nak buat garisan yang sama jarak ke. Jadi dia kat modify. Okey, jadi kita dah bentukkan dia dengan menggunakan draw. Lepas tu kita boleh buat ubah suai dengan menggunakan modify command. Dan kita boleh meletakkan ukuran yang kita dah lukis dengan menggunakan ukuran, dan kita menyatakan ukuran dengan menggunakan annotation. So dekat sini lah, dekat sini ada dia punya standard dia, kita nak setting. Okey, lepas tu dekat sini jenis-jenis dia. Kita nak masukkan ukuran, ada yang dari segi lurus, sengit, macam line lah, angle, lepas tu ataupun radius, untuk arc ke, diameter ke dan sebagainya. So kita boleh tengok kat sini nak masukkan balloon. So bila kita perlu, kita gunakan kat sini lah untuk menyatakan ukuran. Okey, yang ini layer lah, menetapkan garisan, warna, okey, ketebalan dia, semua dekat sini. Penggunaan dia kita perlulah guna dia supaya kita tahu nak guna, nak freeze dia, maksudnya nak bekukan dia kejap, maksudnya tak nampakkan dia ke kan. Kita boleh guna kat sini. So setakat ni memang ini yang kita akan belajar dulu masa semester 1, dan akan seterusnya nanti bila pertengahan baru kita akan sambung yang seterusnya. Okay, so draw ni, modify ni, the annotation ni, layer ni ada, awak boleh tengok dekat sini juga. Okay, dekat sini draw, okay, pada perkataan. So kalau kita tekan draw dekat sini, sama je, ada dekat sini juga. So dimensioning pun sama, ada juga dekat simbol and dekat toolbar annotation. So ini simbol dan ini perkataan. Okey, perkataan dengan simbol-simbol sekali lah. Jadi kita boleh tengok mana-mana pun salah satu nak guna boleh. Yang ini modify, okey. Lebih banyaklah pilihan modify banding dengan modify kat sini. Okey, so ini ditunjukkan secara simbol sahaja tanpa perkataan. So kita boleh tahulah. Okay, tool maksudnya apa yang perlu kita tahu sedikit sebanyak tentang AutoCAD ni. Okay, kalau dia kata workspace ni, maksudnya ada pilihan dia, sama ada nak lukis workspace ni lah ya. Maksudnya kawasan ni melukis, kawasan kerja kita ni ada 3. 1 drafting dan annotation, 1 3D basic, 1 3D modeling. So permulaan kita adalah drafting dan annotation, maksudnya melukis dan mengukur lah ya. Jadi awak boleh tahu kat sini. So kita permulaan kita pilih ni lah. Okay, dia under tools pun ada benda yang sama lah. Workspace ni, plate ni maksudnya yang ni lah, semua plate ni. Okay, ni semua ribbon ni semua So ni tak apa dulu, kita tak perlu masukkan sini dulu, kita pergi yang awal untuk setting je. So sambil ni saya kenalkan je lah ya. So sini file, kita boleh save, kita boleh new file ni, maksudnya asas dia je. Okay, kemudian pergi edit, maksudnya buat perubahan, sama ada copy, cut, paste, delete ke, nak select all ke, semua dekat bahagian edit. So awak kena mahir kat mana kedudukan satu benda tu, so perkataan tu, supaya awak tahu bila kita berceritakan satu benda tu, awak tahu kat mana lokasi dia diduduk di mana, maksudnya boleh bayangkan lah. View ni maksudnya dia membantu awak melihat lukisan yang awak lukis. Okey, lepas tu insert ni, kalau ada objek daripada luar ke, gambar ke, kita boleh ambil. Okey, masukkan. Format ni maksudnya kita nak menetapkan sesuatu, macam setting lah tadi, kita nak settingkan dia punya, buat layer dia ke, nak buat ketetapan. So kita pergi kat format. So hari ni memang kita nak pergi kat format pun. Okay, so saya mulakan dengan nak membuat teks
format supaya kat sini hasil awak ada awak punya identiti macam saya buat yang ni Sekejap saya tunjukkan. Macam yang saya dah siap buat. So kita nak buat yang macam ni, template awak sendiri, permulaan dia. So saya tunjuk dulu, okey, contoh yang apa yang kita nak buat supaya awak nampak gambaran dia Dia tengah buka, okey, dia tengah loading. So tengok dia buka template matrix SLR T-block, okey, title block DWT. File dia adalah under DWT. Kalau kita buat lukisan biasa dia guna AutoCAD, dia akan extension file dia DWG, drawing. Okay, sekarang ni daripada drawing tu kita nak jadikan dia DWT. So, apa yang saya nak tunjuk kat awak ni, yang saya dah buat setup, okay, dia drawing satu lah memang sebab saya dah buat jadi template. So, dia drawing, dia tak ada nama lagi. So awak boleh tengok dekat sini layer saya dah setupkan. Saya dah buatkan layer apa, okey. Kemudian saya dah buat paper size kat sini dan lengkapkan semua dengan title block, okey, dan borderline bentuk simbol. Setiap jenis paper saya dah buat ketetapan dia. Jadi bila saya ada lukisan nak menggunakan kertas-kertas, saya dah ada siap. Okay, kertas-kertas tu saya dah settingkan, saya dah sediakan. So saya hanya masukkan lukisan saya di ruangan ni sahaja. Saya tak perlu buat lagi title block, borderline berulang kali. So saya dah buat siap satu sekali terus. Okay, dah standardkan. Yang ini saya buat guna 3 angle first angle. Jadi saya dah buat awal-awal Okay. So ini satu akan saya ajar pada sesi yang lain. So yang saya nak ajar sekarang ni tulisan, ketetapan tulisan dari segi dimensi dia, dari segi cara menulis ni, ketetapan dia. Tulisan besar, tebal, tinggi, bagi untuk 3mm, 2mm, 5mm untuk tajuk dan nama, okey, berapa. Okey, yang itu yang saya nak ajar. Saya simple je yang ini. Okay, so sekarang ni saya pergi dekat drawing 1 punya file, okay, yang mana kosong, tak ada apa-apa dekat sini. So saya nak permulaan, saya nak setting dulu. Pergi dekat sini, okay, format, dia tengok kat text style. Okay, awak boleh tengok dekat text style, klik dia, okay, tekan, pilih yang bagi dia loading. Okay, sekarang ni dia ada dua, satu annotative, satu lagi standard. So dua-dua ni kita perlu ubah. Okay, ubah supaya sama je. Senang bila kita nak pilih tu dah siap setting. So tulisan yang saya selalu proper Roman S ataupun Arial. So saya akan ambil Arial dulu untuk awak nampakkan tulisan tu. Okay, sekejap Okay, Arial. So bila kita type tu dia akan nampak sikitlah bold, sikitlah tulisan tu. Okay, height ni saya ketinggian untuk tulisan selalunya 2.3mm. Okay, tapi saya ambil 2.5mm. Okay, kita buat ketetapan 2.5mm untuk reducekan sebab bold ni pun dah nampak terang. Dah besar. Jadi kalau kita tekan lagi 3 takut dia makan space sikit. So tak kira pen sekali apa semua kan. So kita ambil 2.5mm. Yang ini kita tak payah ubah dulu. Kita just proceed je apa yang ada ni. Just kita ubah area font name. Kita ambil area. Ini biar. Betul high kita tukar 2. Lepas tu kita apply. Okay, apply. So biar je ni satu. Okay. Kemudian ni pula kita ubah sekali lagi. Kita ambil yang sama. Kita ambil Roman S pula kat sini. Yang ini kita cari perkataan Roman. R-O-M-A-N. Roman ada S belakang. Okay. Roman S. Dan tulisan pun saya ambil 2.5. Okay. Nah tu saya apply. So dua-dua ni telah bertukar. Okay. Saya telah ubah dia. Okay. Jadi sekarang ni saya nak buat tulisan yang lain pula dekat sini untuk tajuk, nama saya dan sebagainya. Maksudnya ketinggian dia berbeza. So ketinggian untuk yang kedua tulisan kita kena guna new. Okay, new ni kita tekan,
kita tulis untuk ketinggian tulisan high 5mm. Just tulis 5mm saja. Okey. Dan dekat sini kena highlightkan dia. Maknanya awak nak buat perubahan pada dia, pada perkataan 5mm. So awak ubahlah ni 5. 5. Lepas tu awak biarkan, awak apply. So kat sini dah ubah 5. Nampak dia dah ubah 5. So buat sekali lagi, tapi kali ni ketinggian dia 7mm untuk perkataan yang lebih besar, ketinggian tulisan yang lebih besar. So kita tukar kat sini, guna ni dah tak ada highlight kan, biarkan. So kita klik saja new. Dia kata style name, kita ambil 7mm. 7mm. Lepas tu kita okey. Lepas okey, kemudian kita ubah kat sini 7mm. Kemudian tu kita apply. Apply. Jadi sekarang ni 5 dah ada tinggi dia 5, 7 tinggi dia 7. So untuk perubahan yang baru pula, kalau kita nak ubah tulisan yang berbeza, kita boleh ambil ni sekali lagi perkataan dia, tapi kita ambil jenis Roman S pula. So kita buat new, tapi kita tulis 5 je, supaya, ataupun 5R. Maksud awak tahulah 5R ni jenis Romans. Lepas tu lepas tu awak cari Romans. Roman, perkataan tekan R je, Roman S. Kemudian awak ambil ni 5. Sebab kita ambil 5 tadi kan. Lepas awak apply. Ulang langkah, kali ni 7 pula, guna new. 7, awak tulis R. R ni bukan apa, R untuk pengenalan kita je. Sebenarnya kita nak bagi kita ingat yang R ni adalah perkataan Roman S. Lepas tu awak ubah dekat sini R dah, tukar sini 7. Bila dah sudah, awak apply. Ni dah selesai. Ni 5R ni masuk 5H tulisan Roman S. 7 ni pun sama, Roman S, 7H. Kalau kita nak buat isometrik, kita boleh guna jenis standard yang tulisan ni, area, tapi kita guna kecondongan dekat sini pula. Kecondongan tulisan adalah 30 darjah, 28.7 ke? Tak ingat saya. Condong tulisan. Sekejap kita tengok sekejap lettering ada tak kat sini. Sekejap saya tengok. Kalau ada lettering, saya cuba carikan untuk awak. Ketinggian tulisan. Kita kena rujuk buku teks. Ketinggian condong dia berapa? 68.2. Kalau gitu, ke bawah tu 90. 90 tolak 68.2. Jadi balance dia 21.8. Kita cuba buat new. ISO 30. Sudut dia sini 21.8. Ni maksud oblique angle dia condong ni. So kita apply. Lepas tu untuk isometrik punya tulisan bila kita buat yang kedua, ISO negatif 30. Lepas tu negatif, apply. Dan tu kita pilih. Jadi dah settle. ISO yang 30, yang ni yes lah. Kalau dia nak tanya kita nak change ke tak kan.
Tapi tak buat perubahan pun, kita just nak check je kan. Maknanya dia nak change tu, maksud kita dah select ni tadi, kita nak ubah yang ni, so dia tanya tu je lah. Okey, lepas tu ni 22, ni ISO negative threshold, ni kecondongan dia lah So bila dah selesai, kita nak keluar daripada apa yang kita dah setting ni tadi. Kita just pilih salah satu yang memang kita nak guna bila kita nak buat kerja. Okey, so kita ambil yang standard lah. So baru kita yes. So dia akan highlight kan. So bila kita buat kerja kat sini nanti, apa pun kita buat, dia akan guna yang standard tulisan Lepas tu kita boleh ubah nanti kat sini. Bila kita dah buat pun kita boleh ubah. So kita set current. Set current ni maksudnya dia akan gunalah apa yang kita buat tu, permulaan kita pilih standard ni. So close. Okay, kat mana kita nak tengok. Okay, kita punya perubahan tu. Contoh kita buat teks. Okay, kita buat teks. Saya ambil teks satu, klik. Okay, kita tengok dia punya standard. Nampak? Dia highlightkan ni standard 25. So kalau kita nak ubah yang ini, ambil 5 ke 5R ke 7M ke ISO ke, dia akan ikutlah permulaan kita. So cubalah kita nak buat saya tunjuk je cara dia. Okay, standard inilah tulisan dia, maknanya tinggi 2.5mm. So saya tulis dilukis oleh. Okay, so kita tekan. So inilah kecil tulisan. Okay, untuk 2.5mm. Okay, kalau saya nak buat yang kedua pula, kali ni saya buat kat sini. Okay, saya ubah tulisan 5. Tadi standard kita guna bukan Roman S, kita guna Arial kan. So ini pun kita guna Arial juga. So kena sama. So kalau kata nama pelajar, okay, jadi tulisan dia nama pelajar ni. Okay, kalau kita nak guna yang lain, okay, kita ambil teks lagi, kita tulis kat sini. Okay, kita pilih lah. Kita pilih nak guna 5 Romans, nak tengok perbandingan kan tulisan. Boleh je nama pelajar. So perbezaan dia, satu dibolkan, satu lagi biasa je. Jadi saya lebih suka guna ni supaya dia bold, nampaklah kita menekankan nama kita. Okay, itu kadang untuk latihan lah Apa-apa pun bila kita pergi industri, kita gunalah apa yang diarahkan oleh syarikat kita. So lepas tu kita boleh ulang langkah. Okay, kita boleh ulang langkah. Kita nak tengok pula tulisan lain Okay, tulisan ISO ni macam mana lah Puan buat. Okay, isometric. Okay, ini ke kiri. Okay, kalau kita nak buat ke kanan, okay, ke kanan pula saya pilih ni dia masih lagi lah ke kiri. Ni kalau ke kanan. Okay, so kalau saya ambil ke kiri, dia akan ke kiri. So dia akan pilih lah. So kita pilih salah satu. Okay, nak buat yang lagi sekali, kita ambil teks sekali lagi, kita guna ISO. Tadi negatif, kita ambil ke kanan lah, isometric. Okay, so perkataan ni kita boleh buat guna ni lah, kecondongan tulisan. Kalau nak tulisan dia 68, okay, darjah. Okay, lepas tu kita boleh tengok lagi, nak cuba lagi apa lagi kita nak tulis. Okay, ni tinggian 7, Malaysia, contoh macam tu. So dia tu Malaysia. Okay, jadi ketinggian tulisan ni kita menentukan dekat format teks, text style. Okay, so saya tekankan nak buat ketinggian tulisan yang berbeza-beza ni dekat format text style. Okay, kita boleh ubah dia. Permulaan dia bagi annotative dengan standard saja. So awak boleh ubah ni dulu. Okay, mengikut apa kita punya Roman jenis tulisan, pergi dekat paper text. Okay, lepas tu kita apply. Begitu juga dengan standard, kita pergi kat font jenis ni, pilih
tinggi dia berapa, lepas tu kita apply. So langkah yang seterusnya, kalau kita nak memasukkan lain-lain yang selain daripada dia sediakan, software AutoCAD sediakan, kita guna perkataan new. Okay, new ni untuk masukkan semua yang baru ni, dan kita buat perubahan pada font dan juga height dia berapa atau keperluan angle. Okay, itu saja untuk kata kalau dah sudah ni tak perlulah buat apa-apa, cancel je lah. Okay, sebab kita dah buat ketetapan siap-siap. So kita tak nampak lagi benda tu, tapi memang kita tahu kita dah setting. Okay, kita dah setting benda ni. Jadi kita boleh tengok dekat sini lah, banyak kita punya jenis tulisan. Okay, ataupun pergi manage textile, sama je dia akan pergi ke dialog box yang sama. Jadi mana pun boleh bagi maknanya dekat annotate. Okay, tadi saya guna cara dekat format, pergi dekat textile. Okay, atau pergi dekat home, insert, annotate. Tengok annotate, kat sini dia ada yang kita dah masukkan. Kalau belum nak tambah, kat sini lah manage textile, dia akan pergi tempat yang sama yang kita ambil dekat format textile. Okay, sama je. Okay, jadi itu je untuk langkah yang ni, langkah untuk buat ni je. Okay, textile. Okay, kalau nak mula, okay, saya ambil perkataan tinggi. So nak panjangkan dia kat sini, kalau tak muat kan. So kalau nak tarik dia, sekejap. Panjang lagi. Kalau tak boleh, okay, kita move dulu. Kalau cara tu, kalau kita rasa dah tak muat, macam mana nak buat ni kan, kita pergi modify, ambil perkataan move, atau kita pergi dekat sini cari modify, simbol move. Okay, kita klik benda ni. Okay, kita tarik sini. Okay, lepas tu kita double klik. Okay, kalau kita nak buat perubahan, tariklah lagi. Okay, pembelajaran. Okay, nak tambah dari saya. Okay, macam tu. So ni dah siap kita punya cara nak menulis lah. Okay, kalau tak nak tukar macam ni, double klik. Okay, nak ubah perubahan, tutup. Okay, pilih lah, pilih yang mana awak nak ambil. Saya nak ambil yang ni. Okay, ataupun saya rasa saya nak ambil yang ini. Saya nak ambil yang ini ke, saya nak ambil yang ni ke. Jadi awak highlightkan dia. Kena highlight dululah. Kena highlightkan. Highlight tu dengan cara kita tekan mouse kiri, jangan lepas, select macam ni, tekan lepas tu bawakan mouse tu jalan sampai ke atas, jadi dia dah highlight semuanya. So kita nak buat perubahan, kita buatlah. Kalau kita nak tengah, kita ambil ni, ni pun boleh. So dia ada perkataan ni, so kita boleh ambil pilihan kita lah ni, kita nak buat sini ke, nak buat ni ke, dia akan beritahu lah, dia akan tunjukkan. Okay, so tu je. Kalau ini nak ubah, move kan lah, move semua ni, nak bagi cantik ke kan, tersusun ke, macam tu. Okay, sesi ni je dulu saya ajar, siap lagi kan. Okay, nanti kita akan belajar pula cara nak setting layer, sebab takut mengambil masa yang lama. Okay, layer dekat sini saya akan ajar setting layer kat sini. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video pembelajaran saya.